lompat dengan dua kaki ke dalam gelong rotan. Masa ialah 3-5 saat sebab 5 saat untuk bersedia. Sediakan dua gelong rotan dan satu pita pengukur sebanyak 40 cm. Pertama sekali kita perlu berdiri dalam satu gelong utama. Kemudian jarak antara dua gelong ialah 40 cm. Lututkan kaki dan melompat ke arah gelong kedua. Kemudian satu balik melompat ke arah kedua. Aktiviti ini jalankan selama 30 saat. 1, 2, 3. Otot yang terlibat di sini adalah bahagian hamstring, tendon Achilles, quadriceps, gluteus dan gastrocnemius. Lompat lebih tinggi dapat menguatkan kekuatan otot anda. Ini dapat membina kuasa eksplosif kumpulan otot kaki, atlet badminton dan mereka dapat memukul bulu tangkis dengan lebih tangkas dan cepat. Jangan lupa, aktiviti ini telah diulangkan sebanyak 20 kali iaitu lompat ke kiri dan lompat ke kanan dan haruslah menjalankan sebanyak 3 set. Anda harus perhatikan bahawa lutut anda mestilah difleksikan. Ini dapat membantu anda melompat dengan lebih mudah dan tidak mudah penat. Aktiviti kedua adalah lompat jauh berdiri. Kita akan sediakan 1 jam radik 35 saat, 5 saat untuk fasa persediaan dan 1 raket badminton. Itu mengayuh tangan ke belakang, tutupkan kaki anda, mengayuh ke depan. Kita boleh cuba. Aktiviti ini dapat membina kekuatan otot dalam bahagian otot gastrocnemius. Atlet badminton memerlukan kekuatan otot ini dalam melakukan kemahiran smash dengan lebih baik. Semasa melakukan kemahiran smash, atlet badminton perlulah melompat ke udara dan mengayunkan raket untuk memukul bulu tangkis dengan kuat. Tapi, di sini pergerakan telah salah disebabkan selepas melompat, kita haruslah kembali kepada stand up squat. Aktiviti ini dijalankan selama 30 saat dan memerlukan 5 kali ulangan. Maka, set dia adalah menjadi 5 set. 5 set, satu set adalah ulangan 5 kali. Sebenarnya anda boleh memukul smash dengan lebih kuat dalam membina otot tangan anda juga. Di sini, otot kaki juga dapat dibina melalui memukul dengan kuat dan melompat dengan jauh. Latihan pliometri 3 ialah latihan lompat 4 hala. Aktiviti ini telah dijalankan selama 30 saat. Bahan yang perlu disediakan di sini adalah pita hitam dan membuat tanda tambah di bawah tanah kita. Panjang pita hitam sebanyak 60 cm. Kita haruslah berdiri di tengah-tengah tanda tambah itu. Kemudian aktiviti ini telah dilakukan secara 5 jenis. Yang pertama ialah melompat secara sisi ke sisi selama 30 saat iaitu melompat kiri dan kanan. Yang kedua ialah melompat secara depan ke belakang selama 30 saat. Yang ketiga, melompat secara bertukar kaki ke petal lain iaitu ali shuffle selama 30 saat. Keempat, melompat secara 3 kotak dengan cepat selama 30 saat. Di sini saya cadangkan bahawa lompat adalah ikut arah jam disebabkan kita akan melompat secara 3 arah yang berlainan iaitu lawan jam selama 30 saat juga. Akhir sekali ialah melompat secara 4 kotak ikut arah jam selama 30 saat. Anda boleh lihat di sini latihan ini perlulah ulang sebanyak 4 kali bagi semua aktiviti ini dan set yang harus dibuat adalah 5 set. Baik, aktiviti pertama ialah melompat secara sisi ke sisi. Okey, anda boleh melihat saya telah melompat kiri dan kanan. 2 kotak sahaja yang terlibat dalam aktiviti ini. Di sini saya cadangkan anda untuk memegang raket badminton. Ini dapat menguji juga koordinasi badan anda. Ini juga dapat membina ketangkasan badan anda semasa memukul bola tangkis tersebut. Ini adalah berguna kepada kemahiran servis rendah semasa atlet badminton bermain badminton.
Aktiviti kedua ialah melompat depan belakang. Anda boleh melihat saya telah lompat depan dan belakang punya kotak. Latihan ini mementingkan latihan pada otot hamstring dan tendon Achilles. Tendon Achilles mudah berlaku kekejangan sekiranya tidak diregangkan dengan betul. Oleh demikian, jangan lupa regangkan badan anda dahulu. Lompat lebih tinggi dapat menambahkan intensiti badan anda dan dapat melatih ketangkasan dan koordinasi badan dalam menerima setiap bulu tangkis. Jom rehat jap. Saya ingatkan di sini, setiap lompatan kita mestilah rehat selama 10 saat. Jangan lupa latihan ini diulang sebanyak 4 kali dan set yang harus dibuat adalah 5 set. Aktiviti seterusnya merupakan aktiviti lompat 3 hala ikut arah jam. Anda boleh memilih 3 kotak yang berlainan tempat untuk melompat dengan bergaya dan melompat dengan berusaha setinggi yang mana anda boleh. Saya cadangkan latihan plyometrik ini dijalankan sebagai latihan regangan badan anda. Latihan seterusnya merupakan lompat secara 3 kotak arah yang berlainan selama 30 saat. Ini saya mencadangkan melompat 3 kotak yang berhampiran saja membentuk segitiga. Aktiviti seterusnya merupakan aktiviti melompat secara 4 kotak ikut arah jam, iaitu kita haruslah melompat 4 kotak tersebut dari kiri, kanan, depan, belakang. Aktiviti ini dapat meregangkan emosi anda dan melakukan aktiviti dan latihan seterusnya dengan lebih bertenaga dan lebih sedar diri. Sekarang ialah stesen keempat. Kita akan buat scissor squat jump. Marilah dengar penerangan saya dahulu. Berkaitan dengan scissor squat jump. Okey. Latihan ini telah dilakukan selama 30 saat dan kita akan lakukan 5 ulangan 5 set. Marilah kita tengok. Ini merupakan jam yang saya telah set masa iaitu 30 saat. Okey. Saya dah set lebih 5 saat untuk bagikan saya sendiri menyedia lah. Satu. Squat. Hai, mari saya terangkan cara melakukan lompatan squat. Latihan ini adalah gerakan kekuatan dinamik maju yang harus dilakukan hanya selepas pemanasan sepenuhnya. Langkah adalah 1. Berdiri dengan kaki selebar bahu dan lutut sedikit bengkok. 2. Bengkokkan lutut dan turun ke posisi jongkok penuh. 3. Aktiviti ini akan melibatkan paha depan, pelekat dan tali pinggung dan mendorongnya badan naik dan turun dari lantai. Memanjang ke kaki dengan kaki dipanjangkan sepenuhnya, kaki akan berada dalam lantai beberapa incinya. 4. Turun dan kendalikan pendaratan anda dengan melalui kaki iaitu jari kaki, bola kaki, lengkungan, tumit dan turunkan ke jongkok lagi untuk yang lain lompatan letupan. Lompatan squat ini. Yang kelima, setelah mendarat, segera ulangi lompatan seterusnya dengan menukarkan kaki anda. Sekarang anda boleh lihat saya telah tukar posisi. Okey. Apakah otot yang terlibat dalam aktiviti ini? Iaitu abdominis, gluteus, hamstring dan tulang belakang anda. Oleh itu, jangan lupa strikkan tulang belakang anda. Luluskan dia, ya. Mestilah anda tertanya, apakah kebaikan aktiviti ini?
Ini dapat meningkatkan performa kita semasa kita memerlukan kuasa eksplosif kita, terutamanya kita dapat melompat dengan lebih cepat dan melompat dengan lebih tinggi dalam menerima setiap bulu tangkis. Tadi saya telah membuat satu kesilapan. Anda boleh melihat lutut saya tidak dibengkokkan sepenuhnya. Ini adalah perlakuan yang salah. Saya sedang menunjukkan perlakuan yang salah dan tidak haruslah diadakan oleh atlet badminton. Langkah keselamatan yang perlu dijaga di sini adalah 1. Tanah rata. Tanah rata membolehkan kita elak daripada kecederaan dan menyebabkan kulit kita akan jatuh. Kedua adalah pakaian yang sesuai. Janganlah pakai t-shirt semasa menjalankan aktiviti. Kita juga haruslah memastikan pakaian adalah tidak jolok mata. Ketiga, kasut sukan diikat tali dengan rapat. Ini dapat mengelakkan kita jatuh semasa melakukan sukan. Keempat, memastikan sendiri telah melakukan aktiviti regangan sebelum memulakan pergerakan. Ini dapat memastikan kita tidak kejang otot dan menyebabkan kita sukar untuk melakukan setiap aktiviti dengan jang otot dan menyebabkan kita sukar untuk melakukan setiap aktiviti dengan baik dan dalam menggunakan kuasa yang kuat. Kadar nadi maksimum kita adalah 220 kali per minit. Oleh demikian, pengiraan kadar nadi dapat dikira melalui kadar nadi maksimum menolak umur kita. Jawapan yang dapat adalah kadar nadi maksimum denyutan jantung kita dalam masa seminit. Janganlah lebih sebab ini memaksudkan anda adalah tidak aktif dalam sukan. Tun sasaran kadar nadi latihan dapat dibagikan kepada dua jenis, iaitu upper limit yang tidak boleh lebihi 85% dan lower limit yang tidak boleh kurang daripada 60%. Saya menggalakkan anda menjalankan aktiviti ini selama 4 sesi dalam masa seminggu. Ini dapat melatih intensiti anda. Selain itu, masa yang dijalankan saya dicadangkan adalah 1 jam. Prinsip fit di sini yang pertama iaitu time. Time ialah 1 jam. Type telah mengandungi pelbagai jenis lompatan. Ketiga, intensity diuji di sini adalah intensiti kekuatan otot. Dan akhir sekali ialah frekuensi. Frekuensi ialah kekerapan untuk menjalankan aktiviti. Oleh demikian, digalakkan anda menjalankan 4 kali dalam masa seminggu. Ini dapat memastikan otot anda kekal berfungsi dan kekal diregangkan dalam setiap masa. Itu sahaja daripada Puan Mei Lin. Terima kasih. Bye-bye.